sekali. Yang ini, mari sama-sama hadirin. Makhluk ini kita dipanggil makhluk sebab kita ini dijadikan oleh Allah. The creations of Allah. You are created by Allah. At the same time, kalau orang panggil kita hadith, boleh? Boleh. Sebab dulu tiada, sekarang ada. Mungkin, kita ni mungkin tak? Ya, sebab ada dengan tiada kita sama. Alam, yes, kerana kita bukan Allah. Kainat, memang kita dijadikan oleh Allah. Ini sangat penting ni. Ini saya bagi masa dulu untuk hafal ya. Untuk mengenal makhluk, paling kurang kena hafal dua perkara. Ini Tuan Guru Haji Saleh selalu peringatkan. Satu, kena ingat jirim. Yang kedua, kena ingat arad. Jirim, arad. Hadirin mohon maaf ya, saya minta sedikit untuk sama-sama sebut dengan saya, supaya yang tak biasa sebut tu terbiasa menyebut. Sekarang ikut saya jirim, arad, jirim, arad, jirim, arad. Cukuplah 3 kali. Psychologically, untuk menjadikan sesuatu itu lekat dalam fikiran, you have to repeatedly say something to 40 kali. Tadi berapa kali tadi? 37. Sambung lepas makan nanti. Jirim, arad, jirim. Memang dari segi psikologically 40 kali kita sebut sesuatu tu ulang-ulang, dia lekat dalam kepala lah. Jirim, arad, jirim, arad, jirim, arad, jirim, arad. Jirim ni sebenarnya terjemahan ni taklah tepat, tetapi untuk mudah ingat benda. Sebenarnya jirim ini sesuatu yang mengambil lapang, ruang. Arab ni sifat kepada jirim, sifat. Kalau ulama usuluddin, jirim ni disebut jirim. Tapi kalau ulama maqulat asyar, jirim ni adalah jauhar, jauhar. Oleh kerana ini slide yang lama, ni slide lama ni. Ini slide lama. Mari lihat yang terbaru, muka surat 52 53. Ini slide lama, saya tak dan nak tukar, berebut sangat. Mari kita lihat ya. Lihat dalam buku tuan-tuan. Makhluk disebut juga dengan hadith, mungkin, alam, kainat. Nak kenal makhluk dengan dua cara. Satu, jirim. Apa dia jirim? Jirmun, sesuatu yang mengambil lapang ataupun ruang. Yang kedua, arad, sifat kepada benda itu. Jirim itu juga dipanggil jauhar kalau mengaji maqulat asyar. Jirim kalau ia boleh dibagi-bagi, itu disebut sebagai jisim, sesuatu yang dapat dibagi-bagi. Tapi kalau dia terlalu halus, itu dipanggil jauharul farad. Dalam kad pondok selalu dipanggil jauharul firid, sesuatu yang tidak boleh dibagi-bagi kerana terlalu kecil, seperti atom, proton, neuron, whatever tu. Jisim boleh dibagi-bagi, terbagi pada dua, kafif, kasar, seperti, silap eja kat situ. Tu yang bagus kalau talaqi macam ni kan, kita tahu kat mana silap dia tu, seperti. Nanti saya akan perbetulkan dalam cetakan yang keempat insya-Allah. Seperti, bukan seperti. Seperti manusia, termasuklah muka, tangan, mata, telinga, jari, tumit, kaki, pokok, bumi, lagi adik-adik kapet, lagi serban, lagi baju, lagi spectacle, lagi whatever. Cukup tak habis hari nanti. Satu lagi latif, itu namanya yang lembut, halus, seperti cerah, seperti gelap, cahaya, malaikat, jin, hantu dan yang sewaktu dengannya tu. Hadirin, ini semua adalah jirim. Bila jirim dia mesti makhluk. Kenapa penting tahu benda ni? Sekali lagi saya tunjuk. Arad dahulu, arad, sifat benda. Arad tu terbagi pada 4. Sebab ulama sebut man taraka arba'an kamula imanuh. Man taraka arba'an kamula imanuh. Siapa yang tinggalkan 4 perkara, maka sempurnalah iman dia. Apa dia? Ini. Aina, kaifa, mata, kam. Boleh? Aina tu tempat. Di arash, langit, bumi, 6 arah, depan, belakang, kanan, kiri, atas, bawah. Kalau nak buat 8 dalam, luar, no. Allah tidak kena mengena dengan 6 ataupun 8 arah itu. Tak. Sebab yang ada kena mengena itu adalah makhluk. Jangan dikatakan Allah di atas, di bawah.
If you say Allah di atas arash, you just place God. Meletakkan Allah di tempat. Allah tidak bertempat. Allah mawjudun bila makan. Yang kedua, kaifa, size, besar, kecil, tinggi, perbuatan, bersemayam, turun, naik, datang, gerak, diam, duduk, warna, putih, kuning, keadaan, muda, tua, sejuk, panas, whatever. Kemudian mata. Mata ni masa, dilengkungi masa. Dahulu, sekarang, akan datang. Allah telah ada sebelum ada masa. Tapi tempoh tu disebut sebagai azali. Azali. Nah, semula ya. Allah telah ada dengan diri dan zatnya, dengan sifatnya pada satu keadaan, tempoh yang disebut sebagai azali. Ketika itu tidak ada yang lain. Itulah yang Nabi sebutkan, kanallahu wa lam yakun syai'un ghairuhu. Allah telah ada, yang lain tidak ada. Ketika Allah ada tu, tempoh tu namanya azali. Tidak ada langit, bumi, arash. Tidak ada manusia, binatang, malaikat. Tidak ada depan, belakang, kanan, kiri, atas, bawah. Tidak ada hujan, tidak ada matahari panas. Tidak ada sejuk, tidak ada hangat. Tidak ada malam, tidak ada siang. Tidak ada suara, tidak ada huruf. Tidak ada past tense. Tidak ada simple present tense. Tidak ada simple future tense. Tenses tidak ada waktu itu. Allah telah ada. Tidak ada arash, bumi dan sebagainya. Ketika itu, how? Wallahu alam. Tempoh tu, ketika tu namanya azali. Ketika Allah menjadikan makhluk yang pertama, ni khilaf ulama. Ada kata makhluk yang pertama qalam. Ada yang kata jiwa. Ada kata akal. Ada kata arash. Ada kata Nur Muhammad. Itu kebanyakan kata Nur Muhammad. Once Allah jadikan Nur Muhammad ataupun makhluk pertama yang lain, maka tidak ada lagi tempoh yang namanya azali. Starting from masa itu, nak sebut masa pun tak tepat juga sebenarnya, sebab masa itu makhluk. Habis tempoh tu, dijadikan dia makhluk, katalah kita setuju dengan Nur Muhammad. Allah jadikan Nur Muhammad sahaja, habislah tempoh yang disebut azali, maka jadilah waktu itu imkan, ataupun yang disebut ma la yazal. Tadi azali, ini ma la yazal. Ma la yazal, nama lain baginya adalah imkan. Boleh hadirin? Seolah-olah ada dua masa. Tapi yang pertama tu tak payah sebut masa lah. Kalau sebut masa jadi makhluk pula. Nah, tempoh lah, sebut tempoh. Nama tempoh tu yang Allah, hanya Allah sahaja yang ada. Tidak ada arash, tidak ada langit, bumi, nothing. Tidak ada makhluk. Ketika itu disebut sebagai azali. Allah jadikan makhluk yang pertama onwards, tu namanya imkan ataupun ma la yazal. Boleh hadirin? Karena itu arash dengan Allah, mana satu dulu yang datang? Arash dengan Allah. Allah telah ada sebelum ada arash. Meaning to say, even without arash, Allah boleh ada. Bermakna Allah tidak berhajat kepada arash. Langit pun begitu, Allah tidak berhajat kepada langit. Ini poin sangat penting. Ini poin sangat penting. Saya ulang balik. Ada satu tempoh. Saya sebab salah nak sebut apa sebenarnya ni. Nak sebut masa. Masa tu makhluk. Ada satu keadaan, satu tempoh yang Allah telah ada sebelum yang lain ada. Namakan apa saja makhluk, termasuk masa, past tense, all the tenses. Tiga tu belum ada lagi. Allah telah ada. Tempoh itu namanya azali. Ketika Allah menjadikan the first creation ever. Dalam hadis riwayat Al-Imam Abdul Razak dalam musannafnya, riwayat daripada Jabir bin Abdullah. Nabi mengatakan, ketika Jabir bertanya, ya Rasulullah, apakah dia makhluk yang pertama? Lalu kata Nabi SAW, innallaha khalaqa nura nabiyyika ya Jabir qabla kulli syai'. Wahai Jabir, sesungguhnya Allah menjadikan nur nabimu sebelum dijadikan yang lain.
Ini tuan-tuan, hadis ni ada khilaf di kalangan ulama. Tapi yang penting nak tunjuknya, apakah makhluk yang pertama? Katalah itu khilaf. Ada yang kata kalam, ada yang kata akal. Once Allah jadikan itu, maka tidak ada lagi tempoh yang namanya azali. Sejak dijadikan itu, maka berubahlah azali itu jadi namanya malayazal, sentiasa, ataupun nama lain imkan. Boleh hadirin? Saya tengok dahulu ada tak saya sebut kat sini. Kalau ada saya nak bagi tahu. Yang kata imkan tadi ada, cuma saya tak ingat kat mana saya bubuh. Kita KIV dahulu ya. Kam, juzuk, lapisan badan yang terdiri daripada roh, tisu, daging. Tuan-tuan tolong jangan keliru ya. Roh itu bawah kategori apa? Latif. Tisu kafif, daging kafif, tulang kafif. Yang ini, cuma ini tak ada yang lama. Kenapa saya letak kat sini? Bukan saya nak tunjuk dia kat sini, saya nak tunjuk dia keadaan dia tu kam, bersusun-susun. Macam saya sekarang ni. Saya sekarang ini, saya makhluk. Saya punyai dua kam sekarang. Satu kam muttasil, satu lagi kam munfasil. Buktinya apa? Buktinya, sebelum saya jadi muhadir ni, saya terdiri daripada organ-organ dalam ni. Ada tisu, ada tulang, ada daging, ada darah, ada flesh, daging, ada roh. Semuanya itu accumulated dalam ni, maka dia disebut kam. Saya terdiri daripada juzuk-juzuk tadi tu. Dan termasuk juga juzuk kepala, tangan, kaki, perut, whatever. Maka jadilah saya kam muttasil. Saya hidup dengan beberapa susunan-susunan juzuk yang kecil yang lain. Boleh? Tu namanya kam. Allah tidak. Sebab itu Allah hidup bukan dengan roh. Walaupun ada yang kata roh yang qadim, tak, itu tidak benar. Allah hidup tanpa roh. Lagu mana? Tak tahu, itu maha kuasanya Allah. Kita hidup dengan roh kan? Saya juga ada kam munfasil. Kam munfasil saya, ada orang lain macam muka saya. Kan ada 7 orang sama dalam dunia ni kan. Nanti pergi ke Bukit Sentosa. Ada seorang ustaz di situ. Kalau tuan-tuan tak betul-betul, tuan-tuan akan sebut dia Ustaz Muhadir. Sebab katanya dia macam saya, macam identically macam saya ni mengaji. Karena itu namanya kam munfasil. Kan kita mengaji, adik-adik kan mengaji mat wajib muttasil, mat jaiz mun. Kenapa disebut wajib muttasil? Sebab dia dalam satu kalimah. Kalau munfasil dalam 2 kalimah sama, munfasil tu tercerai. Kalau muttasil satu. Hadirin, ini difaham. Hafal dan fahamilah cerita ini sebaik mungkin. Saya dekat Melaka baru ni kat Johor. Saya bagi hadiah satu buku ni khas kepada adik-adik yang boleh menghafal makhluk. Jirim, arad. Jirim terbagi pada 2, iaitu jisim, jauharul firad. Jisim terbagi pada 2, kafif dan latif. Adapun arad ada 4. Aina, kaifa, mata dan kam. Saya pilih 2 orang, dua-dua dapat buku ni. Oleh kerana semua dah kena sponsor, tak jadi. Allah Ta'ala bukan jirim dan bukan arad. Kerana jirim dan arad adalah dimiliki oleh makhluk. Kenapa penting belajar ni? Muka surat 54. Ini, cuba lihat kat sini dulu. Setelah kita tahu makhluk tadi, jangan dikatakan Allah ada tangan, ada jari, mata, telinga, terdiri daripada roh, daging, tisu. Sebab semua perkara ini adalah jirim. Jirim adalah curi makhluk. Sebab itu penting belajar tadi. Jangan dikatakan Allah berada di arash, di atas langit. Kerana semua ini arad aina. Arad adalah makhluk. Ustaz, bukankah Quran sebut sedemikian? Betul. Di situ baru kita masuk pada takwil.
selama mana tidak hafal ini dan tidak faham, haram cerita ayat mutasyabihat. Ulama kata, kalau tidak faham ini, haram memaham ayat mutasyabihat. Nah, kan nanti dia katakan Allah bertangan, sebab dia tak faham lagi tangan itu adalah kathif, kathif itu adalah jisim, jisim itu adalah jirim, jirim adalah makhluk. Karena itu sebelum berbicara ayat mutasyabihat, mesti alim ni dulu. Sebab tu kata ulama, siapa yang tak alim akidah, haram mengajar akidah. Nanti dikatakan Allah bertangan, tapi tangan Allah tidak seperti tangan manusia, tak. Bukan di situ perginya. Ayat-ayat yang sebegitu nanti setelah kita mulim menguasai ini, barulah kita kembali kepada takwil. Ini clean dahulu, ini clean. Ini yang namanya tanzih. Ini namanya takhliyah. Bersihkan Allah daripada makhluk. Boleh hadirin? Nanti nak bertanya silakan ya. Allah Ta'ala baru ada tak kerana ia arat mata. Allah telah ada sebelum ada masa. Allah Ta'ala terdiri daripada roh tak kerana ia kam. Nak jadi orang mesti ada roh dulu apa semua. Kam itu mustahil bagi Allah. Allah Ta'ala adalah besar, kecil, tinggi, putih, wangi, tak. Ada dalam YouTube. Mohon maaf lah, ada orang terkenal juga. Dia kata Allah itu lebih besar daripada arash. Na'udzubillah min dzalik. Walhal dalam hadis menyebut 1/3 malam Allah turun di langit. Langit itu kecil, arash itu besar. Jadi kalaulah difaham sebegitu, akan terjadi dua perkara. Sama ada bila Allah yang besar itu turun ke langit yang kecil, Allah akan menguncup. Ataupun langit itu akan mengembang jadi besar. Menguncup daripada besar, kecil ke besar, besar ke kecil, itu adalah taghayyur. Taghayyur itu maksudnya berubah. Mustahil Allah berubah. Sebab itu penting. Ini penting sangat-sangat hadirin yang ini. Kalau tak hafal ini, jangan bicara dulu bab ayat mutasyabihat. Jangan, haram kata ulama. Sebab tak faham ini. Dia berbicara Allah ada tangan. Sebab yad diterjemah yad. Kita kata bagus. Tapi kamu belum clear lagi kat sini. Allah mana ada tangan? Sebab tangan itu kathif, yang berjisim dan berjirim, punyanya makhluk, bukan punyanya Allah. Ini penting. Kalau boleh ni hafal lah. Baik. Sama-sama sebut dengan saya dahulu. Makhluk terdiri pada dua, yang satu jirim, yang kedua arad. Jirim tu ada dua, jisim. Yang kedua jauharul farad. Jisim ada dua, kathif. Yang kedua latif. Arad pula ada 4, aina, kaifa, mata, kam. Tuan-tuan hafal ni dulu, baru sedap kita